Assalamualaikum dan hai semua. Okey, hari ini kita akan belajar subtopik 5.4 teknologi kejuruteraan genetik. Okey, anda semua pernah dengar tak apakah itu kejuruteraan genetik? Okey, dah tahu dalam bahasa Inggerisnya adalah genetic engineering. Okey, istilah ini digunakan kepada pengubahsuaian genetik sesuatu organisma. Okey, kejuruteraan genetik telah mula diperkenalkan sekitar tahun 1971 hingga 1973 dan dikenali sebagai sains kejuruteraan genetik. Kejuruteraan genetik biasanya dikaitkan dengan DNA rekombinan, organisma termodifikasi genetik, atau dalam bahasa Inggerisnya Genetically Modified Organism (GMO) dan juga terapi jin. Okey, mari kita lihat teknologi kejuruteraan genetik yang dilakukan ke atas tumbuhan atau haiwan dengan mengekstrak DNA dari satu organisma lalu disuntik DNA tersebut ke dalam organisma yang lain demi mendapat sifat yang diingini. Okey, dalam ni kita akan mempelajari tentang teknologi DNA rekombinan. Okey, teknologi DNA rekombinan merupakan teknologi yang menggabungkan dua spesies yang berbeza untuk menghasilkan satu ciri genetik baharu. Okey, sebagai contoh, DNA dari tumbuhan boleh dikombinasikan dengan DNA bakteria atau DNA manusia dikombinasikan dengan DNA daripada kulat untuk mencipta DNA hybrid. Contoh yang lebih terperinci adalah seperti penghasilan insulin manusia melalui bakteria. Penghasilan insulin ini dapat membantu orang yang menghidap diabetes mellitus. Kencing manis menyebabkan seorang tidak mampu menghasilkan insulin dengan baik. Jadi, penghasilan insulin ini menggunakan metod DNA rekombinan yang menggunakan bakteria E. coli sebagai hostnya. Jadi, bagaimana DNA rekombinan ini dilakukan? Mari kita lihat. Dalam sel haiwan, iaitu dalam badan kita, terdapat kromosom yang mengandung adalah jin yang mengawal insulin. Jin tersebut akan dipotong oleh enzim restriksi endonukleus. Jin ini kemudian akan dimasukkan ke dalam bakteria E. coli yang telah diasingkan. Sebab itu, plasmid harus dipotong mengikut saiz insulin tadi. Kemudian, plasmid dan jin insulin digabungkan dengan bantuan enzim ligase. Dan akhirnya terhasillah DNA rekombinan. Plasmid yang telah diletakkan jin manusia dimasukkan balik ke dalam bakteria. Kemudian, bakteria itu dibiarkan membiak untuk menghasilkan koloni bakteria yang mempunyai DNA rekombinan dan dapat menghasilkan lebih banyak insulin. Apakah sumbangan penyelidikan genetik dalam bidang perubatan? Okey. Tujuan penyelidikan genetik dalam bidang perubatan adalah untuk mengenal pasti pelbagai penyakit baka dan juga mengelakkan penyakit baka. Penyaringan genetik membolehkan manusia mengesan jin yang menyebabkan penyakit baka seperti buta warna, hemofilia dan albinisme lalu mencegahnya. Penyakit baka yang disebabkan oleh perubahan bilangan kromosom boleh dikenal pasti dengan ujian cecair amniotik. Terapi jin membolehkan pemindahan DNA atau jin normal ke dalam sel bagi menggantikan jin yang telah rosak atau mengalami mutasi. Dalam bidang pertanian juga terdapat sumbangan penyelidikan kejuruteraan genetik. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualiti baka melalui pembiakbakaan, menghasilkan spesies baru yang berdaya tahan dengan serangan penyakit atau racun perasak dan herba, menghasilkan tumbuhan dan haiwan yang mencapai kematangan dalam tempoh masa yang singkat dan mampu menaikkan hasil pertanian. Okey, ini adalah contoh-contoh organisma termodifikasi genetik iaitu GMO, iaitu organisma, tumbuhan, haiwan, bakteria atau virus
yang diubah suai secara genetik untuk tujuan tertentu. Teknologi ini menggabungkan jin daripada dua jenis yang berbeza, malahan boleh dilakukan dengan menggabungkan jin haiwan dengan jin tanaman atau jin bakteria untuk menghasilkan organisma termodifikasi genetik dengan ciri baharu yang tidak mungkin boleh dihasilkan melalui proses persilangan tradisional. Organisma baharu ini mengandungi beberapa perubahan khusus yang perlu untuk meningkatkan kualiti komersial. Beberapa tumbuhan yang telah dihasilkan ialah tumbuhan yang boleh menghalang serangga perosak atau penyakit. Teknologi ini diaplikasikan dalam penanaman padi, jagung dan kelapa sawit. Mari kita lihat kacukan antara jagung Meksiko dengan jagung Taiwan. Variti baru akan menghasilkan jagung mas madu. Ciri-ciri jagung mas madu ini adalah buah ini menjadi lebih manis, tongkol lebih besar dan lebih tahan penyakit dan musim kemarau. Kemudian terdapat juga contoh lain iaitu kelapa sawit Tenera. Ianya adalah kacukan antara kelapa sawit Dura dan kelapa sawit Pisifera. Ciri-ciri kelapa sawit yang dihasilkan ini adalah lebih banyak buah, endokarp lebih nipis, mesokarp lebih tebal. Kemudian, kacukan biri-biri tempatan dengan biri-biri Australia yang mana akan menghasilkan variti baru iaitu biri-biri Malin X. Ciri-ciri kambing biri-biri ini adalah bersaiz lebih besar, cepat mencapai kematangan, kualiti daging dan kapas yang lebih baik. Dalam organisma termodifikasi genetik ini terdapat kebaikan dan juga keburukan. Kebaikan yang kita dapat daripada GMO adalah kita boleh mengenal pasti dan merawat penyakit baka pada peringkat awal. Pembiakbakaan menghasilkan hasil tanaman dan ternakan yang lebih berkualiti. Makanan modifikasi genetik menghasilkan makanan yang lebih bernutrisi, hasil yang lebih banyak dan menambah variti makanan. Pengklonan digunakan untuk mengklon spesies terancam bagi mencegah perpupusan. Manakala keburukan dalam organisma termodifikasi genetik ini adalah makanan akan menyebabkan alergi dan kesan-kesan buruk lain. Penyelidikan genetik menyebabkan kepupusan sesetengah spesies kerana telah diganti oleh variti baru. Kemungkinan sifat tertentu tumbuhan yang diubah genetik terpindah kepada rumput lalu menghasilkan rumput yang tahan penyakit dan pestisida. Pengklonan atau kejuruteraan genetik menimbulkan masalah moral, etika dan agama seperti pengklonan manusia atau mikroorganisma yang digunakan sebagai senjata. Dalam teknologi kejuruteraan genetik juga ada isu-isu yang terbangkit. Contohnya adalah produk atau makanan modifikasi genetik perlu diuji sebelum dipasarkan untuk mengelakkan produk itu memberi kesan negatif kepada penggunanya. Kemudian, pengklonan manusia perlu dilarangkan kerana hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Yang terakhir, penyelidikan genetik perlu dilakukan demi kebaikan manusia dan bukan disalahgunakan untuk menghasilkan sesuatu yang membawa kesan buruk kepada persekitaran. Oleh itu, kita sama-sama menghargai dengan apa yang individu yang terlibat dalam teknologi kejuruteraan genetik ini dah lakukan kepada negara kita. Okey?